Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petang. Selamat petang. Allah, dia pula menjawab selamat petang. Okay, hai. Hai. Okay, selamat petang. Hari ni saya bagi tahu diri saya macam-macam mana pun saya nak buat live juga. Okay, macam-macam mana pun saya nak buat live juga. Cuma masa kalau ikutkan tadi tengah hari, cuma saya tidak berjaya. So saya sambung petang lah. So orang dah orang dah balik dah. So kita pun ambil alih tempat ni sekejap. So hai. Okay. Hari ni saya dapat ramai mesej. Nadia dapat ramai mesej. Nadia berchat-chat dengan ramai juga orang hari ni. Duduk rumah pun ni seronok rasa. Seronok lah sesiapa yang PM saya tu. Alhamdulillah anda menyeronokkan saya yang duduk dekat rumah ni. Saya bekerja dari rumah ya tuan-puan. Saya bekerja dari rumah. Sekali-sekala saya ke Public Gold. Dan sebenarnya walaupun bekerja dari rumah, dia adalah full time. Full time. Okay, sesiapa lagi yang dah PM saya, dah roger saya nak simpan emas tetapi tak mula-mula lagi, jom mulakan simpanan emas. Okay, anda yang pertama. Bila waktu terbaik untuk bermula? Sekarang. Tak payah tunggulah besok nak turun ke, nak naik ke. Biar pilah esok tu. Esok hari ni tuan-puan. Esok peluang esok, hari ni peluang hari ni. Saya memang perangai saya, siapa nak follow saya silakan. Sebab contohnya kalau ada apa-apa pun, kalau kita tunggu biasanya tak tahulah, saya punya perangai peluang yang pertama tu adalah yang betul lah. Biasanya saya macam tu lah. Tapi peluang yang pertama pun pastikan benda itu betul lah. Jangan pula masuk je. Okay, saya buat macam ni lah, tak nak bagi dia kotor. Alright, so ini macam biasa, ini adalah koleksi bunga emas. Pada yang belum tengok lagi, so macam mana tuan-puan, ramai saya duk scroll ya. Saya ada hampir beratus orang juga, bukan beratus, beribu orang yang telah pun PM saya sejak daripada 2012. Sebab saya aktif daripada 2012. So sesiapa yang PM saya bermula daripada dulu sampai sekarang, yang ada yang masih belum bermula, dan tidak kurang juga dah bermula, cuma saya je tidak tahu. Okay, sebab kebanyakannya masing-masing dia ada pilihan introducer dia sendiri. Ada juga macam tadi saya pun tak sure, tapi saya rasa dia bukan empayar saya, tapi saya bantu sajalah. Jika saya ada masa terluang, bolehlah bantu. Tetapi kalau masa saya pun suntuk, sebenarnya saya sebulan, 2 bulan, 3 bulan ni masa sangat terkejar-kejar. Sebab apa ya? Sebab saya dalam masa yang sama saya sangat aktif. Lepas tu saya sign up masuk kelas sana, kelas sini, kelas sana. Lepas tu saya ada satu, saya rasa macam Allahu Akbar, tiba-tiba pula saya punya tugasan sangat bertimbun. Okay, bila dah kita masuk, kita nak kena settlekan assignment, nak kena settlekan homework tu. Dalam masa yang sama pula ada baby. Saya cakap, ya Allah, saya serahkanlah segala-galanya. Mana yang sempat depan mata tang lalu, yang itulah saya sama. Dulu saya buat juga masa malam buat ni, petang buat ni, pagi buat ni, dah tak jadi. Pagi buat ni, petang ni buat ni, tak jadi juga. Last sekali buatlah mana-mana, asalkan jadi. Tengok mood. Tengok mood lagi senang. Kadang rasa macam tak boleh nak jangka ya, sebab duduk tengah-tengah buat kerja, tiba-tiba je ada prospek masuk. Macam hari ni memang saya berniat, siang hari je, hari ni memang saya nak buat pasal emas je. Memang daripada pagi sampai petang emas je. Okay, tak berhenti lagi ni daripada pagi tadi. Duduk tengok emas je. Tu yang posting lebih sikit, meriah sikit hari ni tu. Okay, so tuan-puan, saya hari ni ada dapat satu prospek juga yang nak simpan emas, yang saya tak pasti apa yang dia sedang cari. Yang saya faham adalah saya cakap saya hanya jual emas mengikut harga semasa. Okay, kalau harga naik, naiklah. Kalau harga turun, maka turunlah. Alright. Tetapi dia tak puas hati, dia nak cari yang harga yang dapat less sampai 10%. Saya tak tahulah kalau dia dengar, okay, saya pun nak beli kalau dia dapat harga 10%.
Okay. Kalau dia dapat harga less 10% daripada harga pasaran, sebab susut nilai emas sekarang pun adalah 9% yang paling tinggi, so saya pun nak beli juga. Macam tu je saya boleh cakap. Okay, sebab kalau dia beli harga lebih tinggi, lebih rendah daripada pasaran, lebih daripada 10%, sila PM saya nak beli. Saya nak borong, saya kaya sekarang ni. Cik, kaya pula, ngakulah kaya. Kita kena ngaku kaya. Orang cakap kalau kita ada RM10 pun, nak derma RM10 pun, bagi tahu je kaya, cik, bagi tahu je kaya. Nanti adalah tu rezeki datang. Okay, belanja dinar. Tuan-puan, hari tu dinar ni boleh easy payment purchase, bayar 10 kali. Sekarang ni macam tak ada je. Tetapi masih lagi ada peluang untuk bayar 4 kali. Masa ada. Waktu terbaik adalah sekarang. Okay. Nadia nak point itu, cuma Nadia nak apa ya? Nak tambah sikit. Ada tak sesiapa yang belum bermula, dia macam confused, kalau beli harga pasaran boleh jual harga pasaran juga ke puan? Boleh je. Okay, hari ni saya ada beberapa soalan. Pertama adalah dia nak beli yang dapat less, yang ada ahli tak ahli. Okay, dekat Public Gold tak ada istilah ahli, tak ada istilah tak ahli tu. Kalau daripada syarikat lain, ya ada. Alright, mungkin ada. Okay, ada dan tak adalah, ahli dan tak ahli. Biasanya harga ahli lagi murah sikit berbanding dengan harga tak ahli. Dekat Public Gold anda beli emas, okay, tuan puan beli emas di Public Gold, belilah berapa gram pun, harga tetap sama seperti mana harga yang tertera di website pada masa pembelian. Dan harga pembelian dekat Public Gold berubah 20 minit sekali. Yang membezakan adalah dealer. Dia ada 3 level dealer, iaitu normal dealer, priority dealer dan juga master dealer. Alright, dan commission yang kami dapat pun 1%, 1.5% dan 2%. Saya pun dapat 2%. Itulah tolak susut nilai. Saya cakap dapat less 10%, saya pun nak beli. Okay, izinkan saya nak beli hari tu, saya beli hari tu juga saya terus jual. Untung serta-merta tu kalau 10% lagi murah. Okay, okay. So yang tu boleh beli dan terus jual. Mungkinlah dia beli dengan orang perseorangan, okay. Tak dinafikan ramai, tetapi saya berhati-hati. Saya lagi yakin beli direct dengan Public Gold, disebabkan oleh kalau berlaku apa-apa senang, mudah, okay. Ada resit, ada hitam putih dan diyakini. Lepas tu package. Okay, saya juga ada bagi tahu, you nak murah ke you nak lagi murah 10%, macam itulah lebih kurang perasaan pendapat saya lah. Mana nak lagi murah yang 10% ke, atau nak beli emas, dapat code account, lepas tu boleh jana passive income dan dapat sampai 3 angka, 4 angka, 5 angka sebulan. Dan terbukti ramai sangat, saya rasa bulan lepas, 2 bulan lepas, 3 bulan lepas, bulan ni rasanya ramai sangat yang dapat 5 angka, ramai sangat yang dapat 4 angka, dan apatah lagi yang baru-baru bermula dengan 3 angka. So mana you nak? You nak yang murah dekat luar tapi tak ada peluang untuk jana income? Okay, saya pun tak sure. Okay, sebab Public Gold, sesiapa yang rajin recommend dia dapat income. Itu saja, rajin. Siapa rajin. Lepas tu saya dapat juga satu soalan, saya tak pastilah sesiapa yang mungkin ditengok, okay. Daripada Sabah ke Sarawak, macam itulah. Sabah ke Sarawak ya, tapi sebelah sana lah. Okey, dia tanya saya, apakah cara pantas untuk cepat untung dengan emas? Cara pantas, tak ada cara pantas. Tuan-puan, pada saya apa sahaja yang pantas-pantas tu tak ada untuk saya. Sebab semua benda proses. You nak berniaga pun dia ada cara dia ada step dia. Kecuali okey, cara nak pantas, you ada modal yang sangat besar lah. Ada modal yang sangat besar, you beli emas yang susut nilainya rendah, lepas tu terus jual emas bila ada kenaikan dan keuntungan. Tetapi lepas you jual, you nak beli balik pun harga dah agak mahal juga. Jadi dia ada strateginya tuan-puan. Ada strateginya tuan-puan. Emas ni bukannya beli terus jual. Macam saya,
Dulu saya dalam mood pelabur, beli jual. Tetapi Alhamdulillah rasanya dah bila ya 2000 bila ya, saya rasa bermula daripada 2017 ke. Yalah 2017 last kali saya jual emas saya. Dan saya cakap saya dah tak nak jual dah emas saya. Saya sayang gila emas-emas saya. Okay, saya sayang gila. Saya jual kenapa? Saya jual sebab nak bayar deposit rumah. Bukan deposit lah. Deposit tak ada pun masa tu. Saya nak bayar renovation. Saya nak bayar perguaman. Saya nak bayar macam-macam. Dan apa saja yang saya nampak, aircon, shilling, renovation, wallpaper, apa-apa sajalah yang dekat rumah tu, itulah hasil emas, itulah hasil daripada pendapatan dekat public gold juga. So saya nampak rumah, sekarang dapat sewa rumah, macam itulah dia bertukar. Okay, so sayang sangat, rindu sangat dekat emas tu. Emas tu pun saya jual pada orang perseorangan sebab saya cakap suatu hari nanti manalah tahu saya kaya balik, saya boleh beli balik. Saya pesan dekat dia, jangan jual emas saya. Jangan jual emas saya sebab saya nak beli balik. Wah, nampak tak? Saya pergi jual pun saya jual pada orang perseorangan sebab nak balik emas tu. Konon-konon macam pinjam duit lah. Okay, pinjam duit. Nampak tak? Ada kepentingan emas tu. Okay, kalau beli harga pasaran boleh jual harga pasaran juga ke Puan Muhammad Nazrul? Beli dekat pasaran, dia sebenarnya ramai orang dekat luar sana yang jual retail. Saya tak dinafikan dan saya cakap ada banyak cara ya nak untung dekat public gold. Okey, ada banyak cara nak berjaya dekat public gold. Okey, dan masing-masing punya cara tersendiri. Saya cerita secret sikit. Alright. Satu adalah orang boleh beli, contoh sekarang boleh buat collection macam ni. Okey, simpan. Okay, simpan. You simpan, lepas tu you pegang emas, bila harga kenaikan je you jual. You stok banyak-banyak, okay, lepas tu sampai masa harga naik, dan ianya biasanya orang gelarkan mereka itu jerung-jerung. Si jerung-jerung. Jerung kecil ke, jerung besar ke, bilis-bilis pun boleh. Okay, bilis-bilis dia main yang 1 gram. Dia tak nak mengaku dia jerung, kita mengaku dia bilis lah. Okay, dia boleh simpan stok. Okay, boleh simpan stok, tidak dinafikan. Itu cara membina keuntungan juga. You jadi dealer ke, you tak jadi dealer ke, boleh. Okay, sebab tu saya cakap bagus ada akaun dekat public gold. You pilih sendiri. Macam saya tidak berbuat demikian atas faktor keselamatan saya. Okay, saya banyak tugasan. Kebetulan saya bukan saja buat public gold sebelum ni. Saya ada juga construction, ada juga kerja-kerja lain. So saya tak boleh nak fokus nak jumpa orang dekat luar semua. Okay, lepas tu ada juga orang beli jual je, menggunakan nama sendiri, bayar kepada dia, maksudnya. Tapi kalau anda yakin dengan orang tersebut, silakan. Okay, saya tak berbuat macam tu ya, sebab pada saya banyak masa saya. Okay, macam saya, apa yang saya buat adalah saya merecommend mendaftarkan tuan-puan. Contoh tuan-puan nak beli, tuan-puan berada di bawah saya dan saya guide apa yang patut. Saya memang mengaku, saya terpaksa mengaku ya, saya tak ada guide macam orang lain yang 24 jam guide je, perempuan-perempuan dalam grup je. Tak, bagi saya tak perlu nak bagi saya tak perlu saya nak bagi tahu sesuatu kalau tidak diminta. Macam tu. So, saya lebih selesa mengenali setiap customer saya. Sebab tu saya boleh ingat, saya boleh kenal customer-customer saya walaupun beribu-ribu orang. Saya boleh tahu bila dia berchat, bila nak tanya, bila nak recommend apa yang dia perlukan. Sebab saya mengenali setiap customer saya walaupun jarang bercakap, saya kenal customer-customer saya, background dia dan sebagainya. Itu pun kalau mereka rajin nak beritahu lah. Okay, ada yang jual kereta, ada yang jadi doktor, ada yang cikgu dan macam-macam. Daripada latar belakang itu juga ada yang bisnes. Okay, daripada situ saya tahu bagaimana nak merecommend yang mana satu berdasarkan pengalaman saya. Dan tuan-puan, cara saya bina income adalah
Macam saya bagi tahu saudara tadi, nama dia Ashraf. Dia cakap nama dia Ashraf. Sebut nama dia. Malah tahu dia nanti kat sini kan. Okey, saya cakap dekat dia, setiap bulan pendapatan saya 10% sahaja yang saya betul-betul bekerja, 90% lagi mereka beli sendiri, mereka bergerak sendiri, mereka beli, ambil sendiri dan saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. So saya cuma bekerja 10% tetapi pendapatan saya 100%. Saya fokus kepada pendapatan pasif. Kadang-kadang hari ni, ya Allah tak ada kerja, ya Allah apalah korang buat ni. Tapi tengok-tengok mencanak, graf naik. Macam itulah kerja saya, okey. Saya tak adalah kerja kesana ke sini. Saya duduk jaga anak je, jaga anak, berdoa, duduk rumah, layan-layan apa yang patut. Ada orang PM saya jawab, macam tu. Okey, itu cara saya lah. Saya selesa macam tu. Berapa gram yang tadi, yang ni yang saya pegang ni 10 gram. 20 gram pun sama saiz. Ini ada bekas ya, saya sengaja tak nak buka. Okey, belakang ni corak batik 10 gram dan juga 1 dinar. Tuan-puan, emas 10 gram, okey. Dia sebenarnya tak boleh nak bayar 10 kali ya. Tetapi jika tuan-puan nak, roja-roja lah saya. Bila ada je saya terus bantu tuan-puan. Okey. Kalau 20 gram boleh bayar 10 kali bayar. 10 kali tu bermaksud sekarang ni Oktober kan. So Oktober, November, Disember, tambah lagi 7. Sampailah Julai 2021 baru habis bayar. Alhamdulillah. Apa benefit dia? Benefit dia ialah tuan-puan boleh beli emas, tuan-puan boleh paksa diri. Macam sekarang ni waktu yang sangat terbaik. Sebab apa? Hujung bulan. Hujung bulan memang confirm dah dapat gaji. Orang kata ada orang takut-takut. Sebenarnya tuan-puan, macam saya cakap, hari yang terbaik bila kita memahami. Macam saya suka merisikokan diri saya. Saya suka merisikokan diri saya. Kadang-kadang saya terfikir, macam bulan lepas, macam awal 2 minggu lepas saya terfikir, ya Allah macam mana nak bayar ni? Macam mana nak bayar EPP saya tu? Tapi puan, bila kita ada satu tekanan dekat kita, kita akan cuba bekerja keras. Kita cuba bekerja keras, kita cuba, kalau kita rasa tak mampu, kita akan cut kita punya perbelanjaan secara automatically. Duk berangan ni, duk berangan nak beli tu, nak beli ni, nak beli ni. Tengok-tengok, oh gaji saya banyak ni, sekian-sekian, commission saya banyak ni. So saya terpaksa bayar dulu easy payment saya terpaksa alih dulu pada emas dulu. Lepas tu saya bayar mana-mana yang patut. Tengok berapa baki itulah baru belanja. Macam tu. Saya follow orang kaya-kaya. Orang kaya-kaya dia buat macam tu, saya follow orang kaya-kaya. So saya kena mengaku kaya lah. Okay. Macam mana nak dapat 3 angka? Macam mana nak dapat 3 angka? Macam saya cakap tadi, saya hanya merecommend tuan. Recommend ni dia bergantung pada rezeki juga. Ada orang, macam saya pernah cakap dalam sebelum ni, ada orang dia buat tak dapat. Macam mana nak cakap dia sebenarnya bergantung kepada rezeki. Dan tuan-puan percayalah, dia sebenarnya juga bergantung kepada niat. Saya ni kadang-kadang saya perasan kalau niat saya jahat apa? Oh, saya nak sale lah hari ni. Contohlah, tu niat jahat lah tu. Saya ni memang kejar sale, kejar keuntungan, kejar untuk kepentingan diri sendiri. Biasanya lah apa yang saya rasa, dia akan macam down, dia akan macam lari fokus. Tetapi kalau saya tak fikir apa-apa, tuan-puan rasa macam, oh saya macam hari ni saya nak bantu berapa orang, hari ni saya nak buat apa. Kita ini memang semua orang faham lah. Kalau kita rajin, kalau kita semangat nak bantu orang. Sebab kalau Nazrul faham, saya sendiri selama ni saya tak pernah tengok berapa saya punya commission. Saya tak pernah tengok. Yang saya tahu, bila saya nak guna duit je, baru saya tengok dalam bank. Itu pun saya buat guna untuk bayar kerja-kerja amal saya. Maksud saya macam nak bayar bil telefon, nak bayar bil internet, sebab saya gunakan benda-benda macam tu. Masa tu lah. Lepas tu berapa lebih, masa tu lah saya saving. Tapi sekarang tak boleh nak buat macam tu dah, sebab inilah full time saya. Contoh kita jual tu tak ada susut nilai ke puan? Susut nilai, awak je yang rajin bertanya. Susut nilai, okay, saya suka orang bertanya. Tapi tak ramai yang suka bertanya. You all rugi tak tanya saya. Sebab saya dah kenal emas sejak daripada 2009 lagi. Okay, saya dulu pun rasa macam-macam rasa. Allah izinkan saya
rasa rugi, rasa untung, rasa macam give up, rasa macam apa lagi, oh pajak macam ni, oh kena tipu, tak ada kena tipu. Rasa tipu tak ada sebab saya sangat berhati-hati. Alhamdulillah belum ada lagi. Cuma saya pernah juga buat personal loan, menyesal. Tapi itu adalah satu pembelajaran. Itu sebenarnya saya buat sebab nak belajar. Faham tak? Saya buat sebab nak try and error. Dah habis dah pun. Oh, taubat nasuha dah tak nak ambil. Rupa-rupanya bila kita buat benda tu, kita merosakkan kita punya DBR. Dia ada banyak ya. Sebab saya sebelum kenal emas, saya adalah seorang pelabur hartanah. Sampai sekarang pun saya punya cita-cita ya, pelabur hartanah. Hartanah tetap hartanah. Hartanah boleh buat rumah sewa. Okay, dan kenapa saya simpan emas juga adalah untuk beli rumah. Why simpan emas? Untuk beli rumah. Nasihat saya pada anak saya juga. Baru-baru ni saya tak ingat yang last ke yang second last. Saya pesan dekat anak saya, benda pertama you buat masa umur 18 tahun adalah beli rumah. Okay, simpan duit sekarang. Masa dapat first kerja je, Umi nak suruh beli rumah. Itu saja. Wallahualam, kita cuma berancang sahaja. Okay. Apa ya tadi, susut nilai. Susut nilai paling besar 9%. Paling kecil 6 ke 5%. Macam tu lah. Sekilo lah item kilo bar. Okay. Pernah je orang yang beli kilo bar. Saya rasa saya first time saya pegang kilo bar masa tahun 2000 bila ya, sebelum saya kenal Public Gold. Okey tuan-puan, beli emas dekat Public Gold senang, mudah sebab seluruh Malaysia ada cawangan. You nak jual emas, hari ni you bawa emas. Pernah saya bantu customer saya jual emas kilo, 2 kilo, 3 kilo serentak dan tak ada masalah. Duit memang masuk je dalam akaun. Okey, you nak jual 7 kilo serentak pun boleh, tak ada limit. Saya kenal Public Gold, saya kenal kilo bar sebelum saya kenal Public Gold. Saya ingat lagi pada masa itu saya pegang kilo bar tu, memang saya pegang kilo bar tu, bukan saya punya. Okey, saya bantu, tetapi nak jualnya kena pergi jual dekat dia punya tempat jual dia lah. Masa tu bayangkan kena drive pergi jauhnya, ada tu je cawangan dia. Jauhnya susah sangat berurusan. Lepas tu pergi pula adalah susut nilai dia tinggi dan sebagainya. Bila kenal Public Gold je, Public Gold is the best. Okay, Public Gold is the best. Macam tu lah, macam saya cakap tadi, boleh you nak beli emas dekat luar. Nak beli emas dekat luar boleh, tapi adakah package? Adakah mereka sebenarnya bagi saya beli emas dekat mana pun tak kisah. Tetapi jual emas balik tu, you nak untung tu yang penting. Beli emas, contohnya saya beli emas dekat luar, saya tak kisah beli emas dekat luar. Tetapi ni kalau beli emas dekat luar, jual emas dekat luar, ada masanya saya pernah ada dealer aktif juga. Okay, dia cakap, Nadia, kalau kita pergi jual dekat sini, dia akan ambil harga yang lagi tinggi. Masalahnya dia tak nak terima emas saya yang banyak tu. Nak tak nak, saya terpaksa pergi ke Public Gold juga. Pula dah. Sebab dia ada limit tuan-puan. Ada limit. Lepas tu saya pernah juga dengar okey, kalau kat sini harga lebih tinggi, masalah tutup pula. Kalau pada kat Public Gold, anytime you boleh buat transaction. Per transaction, contoh masa PKP hari tu, ada klien saya yang memerlukan duit, kan kita boleh buat appointment. So memang staff akan buka, tapi by appointment. Boleh jual balik, tak ada masalah. Pergi je Public Gold, buat appointment. Staff yang sepatutnya duduk rumah, tapi dia ada prosedur lah. Ada prosedur. So sekarang ni pun kita pun tak tahu apa yang nak jadi next. Okay. So emas Public Gold macam-macam mana pun dia akan terima balik. Susah ke cepat ke. Pernah juga saya utarakan hari tu ada masalah-masalah masa PKP. Saya ingat lagi, saya mencadangkan buat je post SQ terima dan buat pembayaran. Tak tahulah, tapi buat masa ni tak perlulah kot sebab cawangan buka je. Okay. Prosedur nak buka akaun. Buka akaun mudah saja Puan Juliana. Nak buka akaun, saya cuma perlukan maklumat sahaja. Maklumat asas, iaitu nama, nama penuh, nombor IC, nombor telefon, nombor email, dan pastikan email anda aktif. Anda akan terima segala
notification, resit belian ataupun nak reset password. Nombor telefon pun sama, pastikan nombor telefon anda betul-betul anda punya, sebab kalau anda menerima emas untuk dipost ataupun nak request post ataupun apa-apa saja nak ni, ada TSC number macam bank lah, senang. Semua tu penting. So katakanlah emas tuan-puan request post, so emas tu dihantar ke rumah. So kita awal-awal lagi kita dah dapat message sesiapa daripada syarikat mana, nombor tracking, lepas tu siapa yang menghantar, nombor telefon rider yang nombor telefon orang yang menghantar tu. Jadi duduk sekejap dah sampai. So dia sangat security sebab dia ada insurance. Selagi emas tak sampai ke tangan kita, okay, dia memang di cover insurance dan Public Gold akan menanggung segala kalau berlaku apa-apa. Okay, tu yang bestnya beli. So jauh. Kalau dulu saya perasan dulu betapa susahnya Public Gold suruh customer terpaksa pergi ambil emas di pejabat pos. Kena ambil dekat pejabat pos dulu. Lepas tu bila dah ada sistem pos yang lagi canggih, adanya insurance tu, tak perlu dah, you tunggu je depan pintu. Perlu je tu depan pintu. Boleh bayar secara online. Memang secara online sejak daripada 2008. Kalau you bawa ada duit tu, ada orang tu nak ada duit 1 juta konon-konon lah. Saya ni nak beli 1 juta emas. Pernah tuan-puan. Biasanya itu adalah scammer lah. Saya pun macam Allah, dah berapa orang dah. Saya ni ada duit 1 juta ni, nak beli cash. Okay, nak beli cash. Biasanya orang-orang itu adalah karakter dia nak bawa lari duit. Adalah tu agenda dia. Sebab tu kita jarang nak terima. Dan jangan tak percaya dalam 2-3 bulan pagi tadi ke semalam pun ada juga Usha yang siapa tu nak berkolaborasi dengan saya. 70-30. Okay, ya Allah, 2-3 hari ni ramai sungguh. Tadi ada prospek yang nak beli yang ada emas yang ahli-ahli. Saya cakap, kenapa nak beli yang tu? Nak yang pulangan-pulangan, kenapa nak yang tu? Okay, terbukti. Lepas tu semalam saya minta maaf, ada grup dealer saya terkomen. Saya terkomen memang kita tengah zas masa tu, kita tengah taubat nasuha ni. Okay, nasihat saya, ya Allah, kalau nak beli emas pun, nak ajak orang beli, nak masuk yang dapat bulan-bulan pun, tengoklah pula rezeki tu halal ke tak halal lah. Macam tu lah lebih kurang ayat saya. Astaghfirullahalazim. Betul lah kan? Nak kaya tapi mengajak orang buat kesalahan. Sebenarnya rezeki tu tak ke mana tuan-puan. Tiba-tiba je terkeluar, tiba-tiba je saya teringat. Okey, minta maaf lah saya pergi panaskan grup tu sekejap. Okey, tapi betul. Okey, saya rasa saya pun bertanya pada tuan grup, saya minta maaf. Okey, tetapi bayangkan kalau semua ahli-ahli di dalam grup itu pergi ambil scam. Okey, melabur, konon-kononnya dapat duit bulan-bulan. Okey, dapat pulangan bulan-bulan. Entah-entah duit pun habis, emas pun tak mana. Okey, pernah je. Sebab saya pun pernah juga ada pengalaman macam tu. Kita dah create group siap-siap. Lepas tu ada pula hamba Allah yang kita masukkan. Tengok-tengok duk scam. Berhati-hati. Okey, sebab itulah kalau perasan grup saya ramai, grup saya banyak, saya buat banyak grup. Sebab saya nak menapis. Okey, sebab dia tahu. Bukan nak cerita, ini ramai. Okey, ada juga yang beli emas yang kena tipu, macam-macam lah, macam-macam cerita. Okey, kita ni pengalaman tu, ya Allah, kadang-kadang dah tahu dah. Macam pagi tadi nak 70-30, saya dapat 70 keuntungan, dia dapat 30. Allahu Akbar, nak beratus ribu modal, tak apa-apa tak apalah, saya cukuplah dengan seadanya. Okey, prosedurnya macam tu lah tuan-puan. Boleh bayar online je. Boleh semak simpanan kita di apps Public Gold. Boleh. Katakanlah nak mula sekarang nak mula. Duk tengah-tengah cakap ni, saya kalau katakanlah you message saya Puan Juliana, Puan Kesis ni, okay, PM saya bagi maklumat, sekarang juga akan terus dapat nombor kod account. Sekarang juga, sistemnya semua online. Lepas tu saya akan bantu. Biasanya untuk kali pertama kedua saya akan bantu. Lepas tu biasanya buat sendirilah. Macam saya cakap tadi lah, macam mana saya menjana pendapatan saya, hanya 10%. Saya congak lah berdasarkan pemurataan setahun, bukan setahun lah, setengah tahun, 6 bulan terakhir lah. 6 bulan terakhir
bila saya tengok balik, oh ini yang saya guide, ini yang saya guide, ini saya tak guide, ini saya pun tak tahu apa benda dia beli semua. Okay, oh 10% je yang saya guide, 90% lagi saya pun mereka beli sendiri sebab mereka sudah memahami. Senang saja. Cuma kadang-kadang dia ada perlukan macam nak grab promosi, kadang-kadang dia memerlukan macam petunjuk pula, memerlukan apa ya, idea yang mana lagi terbaik. Ada juga macam adanya okey dia nak selesaikan masalah-masalah, dia meminta nasihat yang mana lagi terbaik. Itulah tugas saya. Lepas tu biasanya orang yang nak upgrade dealer, macam mana pula nak hadapi customer macam tu pun biasanya saya akan guide one to one sebab setiap orang ada masalah yang sangat berbeza. Macam seorang tadi dia ada masalah bawah lagi order macam tu macam ni. So apa macam tu macam ni, macam tu lah. So kita settle one by one. Macam tu lah. Semua benda ada online saja. Sistem sangat canggih. Sekarang ni sistem sangat-sangat canggih. Order online je. Ada apps dia. Okay, ada apps dia. Dekat Public Go je. Cuma kalau nak masuk ke account Gap tu, you kena ada kod dulu. Kalau tidak tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Dealer boleh bantu. Macam saya, insyaAllah saya boleh bantu. Kalau dulu staff je, macam sekarang malam kan, staff dah tutup kan, dah balik kan. Ini adalah sertifikat emas lokal ya. Saya kan hari tu saya terfikir-fikir juga. Saya cakap, ya Allah, kan macam lagi senang. Dia sebenarnya mood kita ni berubah tuan-puan. Ya Allah, mana dinar yang lama tu ya? Kejap ya. Dinar yang sekian ni. Lepas tu saya membayangkan apa tau? Apa yang saya bayangkan? Okey, sebelum ni ini adalah koleksi ni. Koleksi ni tuan-puan, ini adalah daripada Turki. Sekarang ni masalah COVID. So dia punya penghantaran agak lambat. So Public Gold memfokuskan pada ni. Sebenarnya pada saya, you nak fokus design ke you nak fokus emas? You nak fokus mana satu? Dia sebenarnya hidup kita ni kadang-kadang adalah pilihan. Benda yang tak nak itulah yang dia nak. Okay, benda yang tak ada itulah yang dia nak. Okay, so pada saya mana-mana saja untung. Lepas tu berapa bajet? Oh, ini point yang saya nak cakap. Saya dah tak cakap. Saya duk asyik baca mesej tuan-puan je. Okay, sebenarnya tuan-puan, berapakah bajet yang perlu untuk mula sekarang? Mulakan sahaja berapa sahaja. Tetapi pendapat peribadi saya, peringkat permulaan, tuan-puan mestilah marginnya cuma 50% sahaja daripada simpanan yang tuan-puan ada. Cukup sekadar 50%. Contoh, kalau tuan-puan ada 10,000 dalam akaun. Ini cara saya ya. Sebab ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Katakanlah anda ada 10,000, so nilai yang tuan-puan patut simpan jadi emas adalah 5,000. Okay. Why? Sebab 50-50. Anda kena ada duit dan anda juga kena ada emas. Tetapi sampai waktu yang sesuai nilai emas tuan-puan dah banyak. Okay, saya baru je collect. Saya semalam pun terfikir-fikir ni. Macam tadilah, you nak design ke you nak ni. Saya sebenarnya tengah berkira-kira nak beli untuk anak saya. Okay, saya nak tambah gap bulan ni sebab saya tengok yang Luna tu cantik jugalah. Yang tu pun nak juga, yang ni pun nak juga. So yang mana satu terbaik, itu adalah pilihan dah, alternatif. Tapi okay, saya pun membayangkan, ya Allah, seronoknya kalau anak saya kan pernah tengok ada orang letak balang kaca. Okay, you bayangkan balang kaca ni, you buat balang kaca botol ke? Okay, bayangkan botol tu penuh hasil simpanan sedikit demi sedikit. Saya membayangkan benda tu. Sebab biasanya kita simpan dalam ni kan, tak perasan kan? Cuba bayangkan harta-harta karun yang kita jumpa tu. Okay, dia duduk dalam pasu. Lepas tu kita masuk tengok penuh. Ya Allah, mesti indahnya. Awak bayang tak? Itulah yang saya bayangkan hari ni. Ya Allah. Okay, so saya bayangkan itulah yang saya kumpul untuk anak-anak saya. Okay, sebab anak-anak saya memang setiap bulan, macam bulan ni pun, baru-baru ni anak saya ada lebihan beberapa ratus ringgit hasil yang dia berjimat. Okay, dia cakap dia berjimat kerana apa tau? Ya Allah, saya minta maaf kalau ada yang terasa ya. Dia berjimat, dia cakap hari Isnin dengan hari Khamis puasa, so duit tu boleh simpan. Lepas tu sepatutnya macam makan, lepas tu ada yang makan lebih dah, so tak beli dah. Macam tu lah. So sepatutnya duit nak beli baju sudah kurang dah, so dapatlah simpan. Kumpul-kumpul dah, boleh lah beli. Saya pun dah fikir nak beli koleksi apa yang untuk anak saya. Sebab saya pastikan, saya cakap dekat anak saya, okay, pastikan
simpan lebih, lepas tu baki, masa tu saya akan tengok lah keadaan. Biasanya 50% memang akan convert kepada emas. Okay, 50%. Lepas tu lagi 50% baki tu you nak reward diri, nak reward diri. Macam nak beli baju ke, nak beli slipper ke, nak beli apa ke, suka hatilah. Okay, sebab hidup ni kena balance juga. Duk beli emas je sampai berguni-guni, tapi tak ceria hidup, tak seronok juga. Betul ke ada seminar di center? Seminar sebenarnya saya tak pasti dekat mana. Setiap hari ada seminar. Setiap hari ada. Biasanya malam BWM. Business, apa maksud BWM Business Weekly Meeting. Setiap branch dia ada weekly meeting. Dia sebenarnya dulu itu adalah meeting untuk dealer-dealer. Selepas seminar, dealer akan bermeeting. Dealer akan bermeeting untuk mengimprovekan apa sahaja yang ada dekat Public Gold. Sekarang ni kita meeting online je tuan-puan, dalam grup WhatsApp je meeting. Kalau kita orang macam saya berada dalam grup founder master dealer, saya rasa ada 25 orang semuanya founder master dealer. So dekat situlah. Ni pun saya ada juga idea. Saya rasa macam tak tahulah, saya rasa macam nak utarakan something. So masuk je terus dalam tu. So kalau ada masalah pun dalam tu terus. Hai, saya nampak siapa tu? Ya Allah, hai, ramai juga yang menonton. So itu je nak cakap. Berapa bajet macam tu lah. Okay, lepas tu tuan-puan, satu bajet 50. Lepas tu ataupun cash dalam 3 bulan hingga 6 bulan pendapatan dalam bentuk tunai. Okey, dalam bentuk tunai. Jika anda yakin harga emas naik, okey, anda boleh convert keseluruhan pun. Okey. Tetapi kalau macam yang lama-lama, contohnya dah 5 tahun, 10 tahun dah simpan emas, so emas yang lama-lama tu yang memang dah RM100 segram, RM150 segram, yang sebelum tu lagi RM80 segram, yang tu confirm dah untung dah. So bila anda terdesak nak pakai duit, anda dah boleh jual emas-emas yang terdahulu. Nampak tak? So situasi begitu, tuan-puan boleh pilih nak simpan 100% pun tak kisah. Saya pun kadang-kadang, ya Allah, hari tu saya dalam mood 50-50. Sekarang ni sebab dah ada yang macam, oh yang ni memang dah untung pun. Contohlah, total ni semua ni dah untung. Okay, ini kalau saya nak pakai duit, saya boleh jual anytime sebab memang dah untung. Okay, so emas-emas yang baru ni kita untuk long term lah. Maksudnya apa yang kita beli 5 tahun, 10 tahun yang dulu, kita dah boleh jual. Ini adalah backup. Okay, so kalau nak pakai duit, kalau yang baru nak bermula, saya nasihatkan 50-50 lah. Kalau ada 10,000, so 5,000. Kalau ada 1,000, so 500 macam tu. Sebab kita kena juga standby. Kita ni, hidup kita ni, dia ada naik turun, dia ada sakit demam, dia ada apa lagi. Okay, ada emergency. Kadang-kadang kita ni nak memberi juga, faham tak? Nak memberi, nak membelanja, nak membahagikan dan macam-macam. Sebab tu kena buat macam tu. Okay, kena buat macam tu. Yang menambahkan pendapatan, ya, dekat Public Gold, just sharing. Okay, so apa lagi ya, bagaimana bajet, mulakan dengan sekarang. Sama ada boleh buat pilihan untuk bayar 10 kali bayar, ataupun secara tunai, ataupun secara account gold accumulation program. Okay, apa saya baca dekat bawah tu, dealer boleh jual di Shopee ke? Boleh, ramai je boleh jual dekat Shopee, ramai je. Public Gold PG Mall sendiri pun ada jual dekat Shopee juga. Okay, terpulang sebab tak ada paksaan. Okay, tak ada paksaan, tetapi saya tidaklah berbuat demikian sebab saya cuma fokus dekat Public Gold sahaja, dekat PG Mall je. Okay, fokus personal. Dia tak kisah sebenarnya tuan-puan nak buat cara apa sekalipun, sebab sekarang nak jual dekat WhatsApp, nak jual dekat Facebook, nak jual dekat YouTube, nak jual dekat mana-mana platform, itu terpulang, tak ada halangan. Cuma jangan salah menipu. Jika tuan-puan diperhatikan. Jangan ingat Public Gold ni tak jaga ya, dia punya dealer-dealer. Okay, jika anda ada terlibat dengan scammer ataupun mengajak orang, orang kata buat satu benda kesalahan lah yang melibatkan Public Gold, InsyaAllah memang nama anda kena tendang terus. Dan tak boleh terus berurusan dekat Public Gold. Cuma itu saja, jangan buat salah. Sebab Public Gold sangat menjaga reputasi. Jika ada dealer-dealer ataupun sesiapa sahaja yang membuat kesalahan, menipu atau dan sebagainya,
Public Go tidak teragak-agak untuk keluarkan terus nama tu terus suspend terus, tak boleh berurusan terus. Saya ada je pernah ada saya pernah tengok beberapa nama yang memang dikeluarkan terus sebab adalah kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Okey, so sebab itulah jangan okey, pilihlah platform. So saya sendiri pun diperhatikan. Okey, diperhatikan kalau saya ada silap bila-bila masa je kena tendang. So saya tak payahlah nak buat salah tu sebab ya Allah rezeki tak berkat tuan-puan menipu-nipu ni. Okey, yang penting sikit berbarakah. Okey, kalau anda faham pasal rezeki yang sikit itu barakah, tapi kalau boleh nak rezeki yang banyak dan barakah. Okey, kalau kita boleh minta banyak, so kita minta lah banyak. So itu sajalah rasanya. Pukul berapa dah ni? Allah, pukul 6 baru. Okey, pukul 6. Tadi pukul berapa je saya live? Saya pun tak perasan pukul berapa. Saya pakai tekan je. Saya rasa pukul 5 lebih lah sebab staff dekat sini baru balik. So saya pun masuk. Saya nak live dekat bilik tadi. So agak terganggu. Okay, bateri pun nak habis. So itu saja. Bila waktu terbaik, mulakan sekarang. Mula sahaja. Pendapat saya tak perlu nak tunggu. Peluang hari ni adalah hari ni. Peluang besok adalah besok. Esok harga naik, harga turun. Kita kita menguasai kenaikan dan penurunan. Ada waktu yang harga naik, kita conquer waktu naik tu. Waktu turun, kita ambil keuntungan yang turun tu. So adakan satu, macam saya dulu, saya ingat lagi harga dinar saya masa tu 600 berapa ya? 600 lebih. Allah, tiba-tiba pula lupa. 600 lebih satu dinar. Sekarang ni hampir 1200. Masa tu benchmark saya. Faham tak? Benchmark harga dah naik. Okey, maksudnya apa yang saya beli dahulu dia dah sudah pun double. Maksudnya kalau dulu saya habis modal saya nak beli tu 1000, sekarang harga dia 2000. Kalau dulu harga dia 100,000, sekarang 200,000. Faham tak? Bila kita ada satu benchmark pada masa tu, pada masa sekarang lah, saya pada masa sekarang, masa ni saya nak jual beli dah boleh dah. Masa tu adalah cara-cara dan teknik. Itu pun saya ada buat. Tapi itulah pada saya buat masa ini lebih baik menyimpan daripada membazir sebab saya sayang kalau kita jual pun nak beli balik pun agak mahal sebab pada saya cuma akan jual apa sahaja yang saya simpan apabila ingin guna. Contohnya nak beli rumah ke, nak beli tanah ke, nak pergi nak belajar ke, apa-apa sahaja yang manfaat dia lebih daripada emas tu. Okey, manfaat dia. Jangan kata tamak. Tak, ini adalah satu latihan. Satu latihan. Simpan emas latihan kewangan tau. Sambil you simpan. Lepas tu bila dah expert sikit boleh ajar kawan-kawan, masa tu dapat pula pendapatan. Seronok. Okey. Saya yang daripada suka-suka je dulu. Lepas tu saya pernah berkali-kali, kalau tak percaya tanyalah umpaya saya yang rapat dengan saya. Berkali-kali saya cakap, ya Allah, saya dah tak nak lah buat public go ni, saya nak buat benda lain. Last sekali tuan-puan, public go juga yang saya buat sebab seronok, kerja sangat mudah, duduk relax, boleh jadi income. Okey, kita pun tak stres. Setiap kali ada customer yang PM saya ataupun customer saya yang report dekat saya baru je pergi ambil emas, okey, macam tadi baru je ambil 50 gram. So saya, ya Allah, tiba-tiba je kita mood happy. Mood yang serabut-serabut tu bila tengok je emas ni, bila pegang je, saya kalau serabut-serabut je pergi public go lah. Pergi je public go. Okay? Pergi public go terus hilang segala resah gelisah. Terus ada semangat. Itu yang lagi semangat nak bantu. Okay? So rugi. Macam saya fikir juga rugi saya tak bantu. Okay? Nak kata stop tak boleh. Yang kita tak nak tu lah yang kita buat. Sebab boleh demam kalau tak buat. Macam itulah dia punya energi emas ni. Okay? Saya tak pasti orang lain. Tapi macam itulah saya. Okay? So dia kena stop dulu. Saya rasa anak saya dah bangun dah. Maklumlah kita ada baby kecil ni. Okay? Saya rasa nak stop dulu. Terima kasih sebab sudi menonton. So pada yang nak bermula, mula je. Pendapat saya mula je. Mulakan sedikit demi sedikit, buat benda yang berkala dan anda akan lagi faham. Bila anda faham, insya-Allah anda boleh guide orang lain lagi. Lepas tu sebar-sebarkanlah sebab hidup orang yang paling best adalah
orang yang memberi manfaat. Okay, dulu saya tak faham ya. Sekarang ni saya rasa macam saya agak faham. Oh, bila kita memberi manfaat, kita akan rasa bahagia. Oh, memang betul. Bila kita memberi dan kita tak sedar ya apa yang kita buat tu, saya tak sedar. Bila kita bagi, oh, dia beli. Lepas tu yang ni dari satu generasi ke satu generasi, so benda tu berkembang, so you akan rasa sangat best, sangat best macam tu lah. Okay, so itu saja. Stop. Selamat petang, selamat berehat. So insyaAllah saya nampak ya, masa saya live tadi nampak ada masuk beberapa message. InsyaAllah saya akan bantu. Bye bye.